سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Jadi bagaimana kita pada pagi ini? Sejuk tak? Soalan Tapi bagi sejuk tak? Sejuk. Tak tahulah, saya masih lagi sejuk. Kalau yang lain, kerana nampak macam hari ni ada matahari sikit kan. Sikitlah, sikit. Mudah-mudahan. Tapi tengok dapur gelap tu. Dapur gelap maknanya cuaca cuaca matahari dah tak ada tu. Sebab tu saya tengok dapur saya gelap tu, dapur tu.
Matahari dah tak ada. Okey, siapa bersama dengan kita pada pagi ni admin? Kita lihat teman-teman yang sudah setia bersama dengan kita setelah seminggu kita bercuti raya kan. Cuti raya kan minggu lepas, jadi alhamdulillah hari ni kita bertemu sekali lagi. Bersama kita Kak Nur Kamaria. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Nur, terima kasih di atas kehadirannya pada kuliah kita pagi ini. Alhamdulillah. Kita ada Aliza Aziz. Uh, Aliza Aziz, Assalamualaikum Ustazah. Dr. Sakinah satu penuh dia panggil nama kita. Kita pun panggil nama dia penuh lah. Admin dan teman-teman online. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aliza, terima kasih kerana bersama dengan kita pagi ini. Begitu juga dengan Kak Nurzah Musa kita. Macam sebut? Nurzah ke Nurzaah? Nanti besok betulkan Kak Zah. Selalu panggil dia Kak Zah kan. Ni Nurzaah ke Nurzah? Musa. Alhamdulillah, sabar menanti. Oh, ya pagi lambat sikit tadi ya. Itulah. Suara saya pun tak berapa nak ada sangat pagi ni. InsyaAllah boleh teruskan juga insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moga Ustazah sihat dan ceria pagi ini insyaAllah. InsyaAllah. Zahira Zainuddin dengan kita pagi ini juga. Assalamualaikum Ustazah Sakinah, admin dan semua yang hadir. Selamat pagi Zahira. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Nur Nurul. Assalamualaikum Ustazah. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nur, selamat pagi juga. Dan di situ Cik Salimah kita. Okey, Cik Salimah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Cik Salimah. Cik Salimah sihat hari ni? Orang Hogang. Sihat ya, sama-sama kita kat sini. Kak Aisyah tak ada ya pagi ni? Pergi pasar, tak balik lagi ya Kak Aisyah agaknya. Kak Aisyah tak ada. Saya dah lama tak nampak Kak Mas. Mana Kak Mas pergi? Dia sibuk agaknya. Okey, tak apa. Hari ni muslimah semuanya kita nak belajar muka surat berapa? Boleh letakkan di ruangan komen. Nak belajar muka surat berapa hari ni? Okey, Ana. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 303, bab 5, sebahagian dosa besar. Okey. Bab 303, muka surat 303, bab 5, sebahagian dosa besar. Baik. Liza tadi apa? 303. Oh, semua muka surat sama ya? Ana pun sama, 303. Cik Salimah muka surat berapa Cik Salimah? Cik Salimah muka surat berapa? Kak Kamari pula. Kak Noh. Kak Noh muka surat 303. Bab yang kelima. Ustazah. Ya. Oh, Cik Salimah belum buka buku ke Cik Salimah? Okey, tak apa. Admin, Ustazah punya slide mana? Baik. Hari ni kita berada di muka surat 313 untuk saya lah. Okey. Untuk saya 313, untuk jemaah muslimah yang lainnya 303. Biasalah ya, kita muka surat kita berbeza. Jadi yang penting lihat pada babnya. Alhamdulillah pagi ini kita dah masuk ke bab kita yang baru dalam kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa setelah bertahun setelah setahun berada di bab yang keempat. Alhamdulillah hari ini kita masuk bab yang kelima, di mana bab ini akan membincangkan tentang sebahagian dosa besar. Jadi perbincangan ini akan dimulakan dari muka surat 313 bagi mereka yang cetakannya sama sebagaimana saya. Namun jika sekiranya tak sama, sila rujuk muka surat 303. Okey, untuk cetakan biasanya muka surat 303 ni mereka yang memiliki buku dengan cetakan yang baru. Jadi mereka 10 muka surat ke bawah 303. Okey, baik. Kita akan masuk pada poin kita yang A kerana pada
bab kita yang kelima ini dia ada beberapa poin yang dia pecah-pecahkan lah ya. Jadi kita akan masuk pada poin kita yang A terlebih dahulu, kita bincang mukadimahnya, kemudian nanti barulah kita masuk kepada yang B dan seterusnya lah, baru kita akan dapat faham. Baik, poin kita yang A di sini menjelaskan tentang buruk sangka terhadap Allah adalah antara dosa yang besar. Mungkin tentang buruk sangka terhadap Allah ini ramai orang yang tak terfikir bahawa ia adalah antara dosa besar yang ada yang dilakukanlah jika sekiranya ada pada diri seseorang. Jadi sebab itu poin yang A ini ingin menegaskan kepada kita agar memperbaiki baik sangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meletakkan sangka-sangka kita yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar yang baik-baik juga datang kepada kita. Okey, baik. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ini dia memberikan kepada kita dengan persoalan. Okay, dia kata mengapa demikian? Awal tu kan dia letak di situ kan mengapa demikian? Apa yang mengapa demikian? Okay, mengapa sangka buruk terhadap Allah antara dosa besar? Siapa boleh jawab? Letakkan di ruangan komen. Soalannya di sini. Sebelum kita baca ya, dia memberikan satu persoalan pada topik yang dia letak. Okey, dia letak buruk sangka terhadap Allah termasuk dosa yang paling besar. Ya, okey. Kita faham tentang itu. Cuma persoalannya sekarang, mengapa sedemikian? Mengapa sangka buruk terhadap Allah dikategorikan sebagai dosa besar antara dosa yang paling besar? Saya nak dengar jawapan daripada jemaah kita yang mengikuti pengajian pada pagi ini. Okey? Mengapa ia dianggap sebagai dosa besar? Letakkan di ruangan komen. Saya nak lihat jawapan daripada semua. Silakan. Nanti Ustazah Muslimah akan muatkan jawapan itu di ruangan kita di situ. Cik Salimah 313. Okey, tak apalah. Letak je jawapan dekat situ. Salah pun tak apa. Jangan risau. Ustazah tak makan orang. Tak nak habis lah. Baik. Kenapa kenapa buruk sangka terhadap Allah dilihat sebagai dosa besar yang paling besar? Hmm, ada satu jawapan di situ. Ada jawapan yang lain? Sebelum saya baca jawapan Nadia. Nadia dia dah berikan kepada kita dengan jawapan di situ. Okey, Kak Zam. Okey, cantik juga jawapan Kak Zam. Ana. Baik, kita ada 3 jawapan. Ada jawapan yang keempat. Liza nak berikan jawapan ke tidak? Sebelum saya baca jawapan-jawapan yang ada di sini. Okey. Ingatkan ingatkan soalan. Jawapan. Oh, jawapannya ke arah. Okey, ada 4. Ada siapa nak tambah jadi 5? Tak ada? Tak ada siapa nak tambah? Okey, Zahira. Cantik, Masya Allah. Jadi sebab tu ni semua dosa besar ya. Okey. Kak Noh nak jawab? Kak Noh? Ke Kak Noh kata sama je dengan semua jawapan dekat atas? Kadang main kad tu sama je dengan jawapan kat atas. Hmm.
Okey, baik. Kita keluarkan jawapan yang pertama di situ, Ustazah. Nadia, okey. Nadia kata, Allah tidak pernah buat salah, jadi tak boleh berburuk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita berburuk sangka kepada Allah, ia boleh menjadi dosa besar. Okey, baik. Jawapan yang kedua daripada Kak Zah kita, seandainya sesuatu yang buruk berlaku kepada kita, kita salahkan Allah. Tidak percaya kepada qada dan qadar Allah. Okey, so itu yang menyebabkan ia menjadi dosa besar. Kerana kita tak percaya kepada qada dan qadar Allah. Baik, Ana di situ jawapan Ana, kerana apa yang Allah tetapkan untuk kita adalah yang terbaik. Dia sebaik-baik perancang. Okey, boleh. Seterusnya Kak Rohaya tu, sebab kita menafikan kebesaran Allah, maka sebab itu ia dianggap sebagai dosa besar. Baik, Zahira kata apa tu? Buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala means dia kurang senang dengan qada dan qadar yang telah ditentukan buat dirinya. Saya kira jawapan Kak Zahira. Jawapan Zahira sama dengan Kak Zah dekat atas itu. Berkaitan dengan qada dan qadar. Baik, uh, Husna kata apa tu Husna? Saya tak faham yang depan tu Apa yang sirah mati tu? Sirah mati, mungkin silap type Okey, tak apa, typo ataupun dia auto, saya tak tahu. Kerana kita sudah meragukan keesaan dan kebesaran Allah. Maka sebab itu ia jadi dosa besar. Baik, Liza, melawan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka sebab tu jadi dosa besar. Okey, seterusnya Nur, bila berburuk sangka pada Allah, sifat keimanan dan kepercayaan kita pada Allah makin berkurang. Betul ke Ustazah? Bila buruk sangka pada Allah, sifat keimanan macam mana? Dan kepercayaan okey, okey. Bila berburuk sangka pada sifat Allah, saya rasa dia nak kata begitu Bila berburuk sangka pada sifat Allah, keimanan, keimanan dan kepercayaan kita pada Allah makin berkurang. Okey, betul ke Ustazah? Tanda soal lah begitu ya. Type, sila type dengan betul ya, bila bila ni nak komen, jadi saya tak salah faham. Tapi biasalah nak cepat kadang-kadang ya. Oh, dirahmati. Itulah silap tu. Si rahmati ya. Mana ada si rahmati. Okey, alhamdulillah mudah-mudahan ya Husna. Terima kasih Husna di situ. Baik, kita lihat jawapan-jawapan daripada muslimah semuanya kan tentang buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ni berburuk sangka kepada Allah bermakna kita meletakkan sesuatu yang tidak ada pada Allah. Uh, saya berikan satu contoh. Ini contoh, jangan samakan kita dengan Allah. Kalau kita berburuk sangka dengan makhluk, contoh, kita buruk sangka pada ustazah, contoh ya, contoh. Dosa ke tidak saya tanya? Dosa ke tidak? Buruk sangka pada ustazah. Ustazah ni hantar dia cakap bohong tak? Macam tu kan buruk sangka Ustazah ni dia goreng ni. Ustazah ni tak tahu apa-apa. Entah belajar mana, entah tiba-tiba je mengajar kita. Buruk sangka kan? Kita tak tahu apa-apa, tiba-tiba kita cakap kan, ustazah tu dia jalan dengan siapa tu? Kan? Dosa. Sesama manusia, bila kita berburuk sangka, dia dah dosa. Okey? Kerana apa? Kita mencipta. Kita create something yang tak ada. Hanya berdasarkan kepada zon. Zon tu maksudnya sangkaan. Kita cuma assume. Okey? Kita assume, kita sangka kan. Yang sebenarnya dia baik tapi kita sangka dia buruk. Macam tu kan. Dia tak cakap bohong, kita sangka dia cakap bohong. Dia adalah orang yang tak buat maksiat tapi kita sangka dia orang yang buat maksiat. Benda itu tak ada. Apa yang kita sangka tidak ada pada orang tersebut. Tapi kerana kita sangka buruk kepada orang itu, ia menjadi fitnah kepada diri dia. Kadang-kadang sangka buruk ni kita bukan hanya simpan pada diri kita tau muslimah. Kita mula cakap pada orang lain. Betul tak? Kita mula tu dia gitu tak? Aku rasa dia gini. Dia mulalah cakap kan. Dah benda tu dah menjadi hal yang orang lain tahu, kemudian orang lain pun sampaikan ke sana ke sini, dia jadi fitnah.
Jadi ini satu perkara yang tidak baik. Kita sesama manusia kan, kita buat begitu. Dengan haiwan boleh berburuk sangka tak? Haiwan kucing kucing buruk sangka, kucing ni kucing jahat padahal kucing tak jahat bolehlah. Tapi yang penting sekarang kita sesama manusia, di sini kita lihat bila adanya buruk sangka kita kepada seseorang, okey, ia melibatkan dosa dan sebagainya lah kerana ia boleh melibatkan kita melakukan perbuatan fitnah, berbohong tentang diri seseorang sedangkan perkara itu tidak ada pada diri dia. Baik, jadi di sini kita lihat, jika dengan manusia, sesama manusia sudah menjadi perbuatan dosa. Hal ini lebih-lebih lagi dosa sebab itu tadi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Ia antara dosa yang paling besar kerana ia melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi bila kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya ambil kembali poin-poin yang ada pada jemaah di situ kan. Kita tak boleh buruk sangka kepada Allah sebab apa? Boleh ia buat kita Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah buat salah. Contohnya Husna kata di situ kan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah buat salah. Kemudian kita kata Allah salah. Itu buruk sangka. Tak boleh. Okey, tak boleh. Kemudian bila kita dah jadi orang yang sedemikian, bermakna kita ni tak terima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan. Ia melibatkan keimanan kita kepada qada dan qadar. Contoh kita berikan contoh. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyayang. Tapi oleh kerana kita mungkin Allah Subhanahu Wa Taala uji, kita pun kata Allah Subhanahu Wa Taala ni tak sayang aku. Ni buruk sangka namanya. Jadi tak boleh kita meletakkan buruk sangka yang begitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ia boleh melibatkan banyak isu-isu lain yang timbul pada diri kita berkenaan dengan isu tauhid, berkenaan dengan isu qada dan qadar, banyak lagi yang akan menjejaskan akidah ataupun keimanan yang ada pada diri seseorang. Yang paling penting di sini bila kita tahu buruk sangka tersebut adalah buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka terhadap Allah adalah satu perkara yang dianggap sebagai dosa yang paling besar. Tugas kita ialah sentiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang boleh menjerumuskan kita kepada buruk sangka itu tadi. Okey, settle tentang soalan itu. Terus kita baca kitab kita di sini. Maka dia kata begini, jika hal ini telah anda terima, maknanya bila kita terima bahawa buruk sangka ini adalah satu hal yang dianggap sebagai dosa besar, kata maka di sini ada satu pokok agung. Pokok agung tu maksudnya kita panggil prinsip yang utama. Pokok agung tu maksudnya prinsip yang utama yang mengungkapkan rahsia permasalahan ini. Iaitu dosa yang paling besar di sisi Allah adalah buruk sangka kepadanya. Alasannya, okey, diberikan kepada kita dengan alasan. Alasannya adalah orang yang buruk sangka kepada Allah telah melakukan persangkaan yang bersembarangan dengan kesempurnaannya yang suci. Okey, itu ada di slide saya poin yang pertama. Bila kita buruk sangka pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini kita meletakkan satu sangkaan yang bersembarangan dengan kesempurnaan yang Allah yang suci. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala Maha memahami. Allah Subhanahu Wa Taala Maha segala-galanya. Namun, bila seseorang dia berburuk sangka kepada Allah, kita kata Allah tak tahu apa-apa pun tentang aku. Kan? Sebab tu aku susah macam ini. Kalau Allah tu tahu, takkan Allah tak tolong aku? Dia guna ayat yang begitu. Ini contoh saja Saya itu bukan akidah saya Muslimah, itu contoh saja. Dialog tu contoh saja untuk mudah faham. Jadi bila kita kata begitu, kita kata Allah tak tahu apa-apa lah. Kalau Allah tahu, Allah mesti tolong aku. Aku tak susah macam ni. Kalau kita guna ayat yang begitu, bermakna kita telah menolak kesempurnaan Allah yang Maha mengetahui. Boleh faham? Saya harap faham tentang teks itu .
Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, tapi kemudian kita menafikan kemaha-pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita mengungkapkan ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya yang menyalahi kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Suci. Okey, saya harap faham ya pada bahagian tersebut. Seterusnya, ia membuat persangkaan dengan perkara-perkara yang berlawanan. Allah Maha tahu, kita kata Allah tak tahu. Itu begitu kan? Dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama dan sifat-sifatnya bermakna di sini ialah Maha mengetahui. Contohkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita panggil ia sebagai nama-nama dan sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi bila berlaku sesuatu kepada kita, lalu kita menafikan yang Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, bermakna kita telah buruk sangka kepada Allah yang kita sebutkan sesuatu yang berlawanan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Baik, seterusnya. Oleh sebab itu, Allah mengancam orang-orang yang buruk sangka kepadanya dengan ancaman yang tidak diberikan kepada orang-orang selain mereka sebagaimana firman-Nya. Jadi di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia datangkan kepada kita dengan ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang azab mereka yang berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ayat ini terkandung di dalam surah Al-Fath ayat yang ke-6. Dalam kitab kita cuma ambil sebahagian sahaja kan ayat itu, tapi di sini saya datangkan keseluruhan ayat tersebut, surah Al-Fath ayat yang ke-6. Dalam surah Al-Fath ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah sebutkan tentang pertama golongan munafik dan yang kedua golongan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat, dan supaya dia mengazab orang-orang munafik di kalangan lelaki dan wanita, wal musyrikina wal musyrikat, dan orang yang musyrik di kalangan lelaki dan wanita. Okey, musyrik maknanya orang yang buat perkara syirik. Az-zannina billahi zannas sau. Okey, pada bahagian ayat ini yang menekankan, saya pun dah boldkan ia dengan warna yang lebih gelap untuk menunjukkan di sinilah point yang Allah Subhanahu Wa Taala highlightkan tentang orang yang berburuk sangka terhadap Allah. Allah kata apa? Mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka ada suuzzon terhadap Allah. Siapa? Orang munafik. Tak kira lelaki ataupun wanita. Orang yang mensyirikkan Allah, tak kira juga di kalangan lelaki ataupun wanita. Jadi kedua-dua kategori manusia ini ialah mereka yang sentiasa ataupun selalu sering dalam kehidupan mereka berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kalau kita nak menjaga keimanan kita, kan, bila kita ni nak menjaga ketauhidan kita, dua, jauhi sifat munafik. 3, jauhi pertama jauhi sifat-sifat orang munafik. Kedua, jauhi perbuatan-perbuatan yang boleh menjerumuskan kita kepada hal-hal yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada dua ni kan sifat ni, sifat orang munafik, sifat orang-orang yang mensyirikkan Allah, besar kemungkinan. Saya kata besar kemungkinan tak semestinya ya. Besar kemungkinan. Mereka ini adalah orang yang boleh melakukan perbuatan suuzzon terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tak hentikan sampai situ saja ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan apakah azab bagi orang yang dia ini melakukan perbuatan suuzzon itu tadi terhadap Allah. Allah kata apa? Alaihim dairatus sau. Maksudnya mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk. Ini kita panggil sebagai azab yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin timpakan kepada mereka.
Maksudnya kalau kita buka dalam pentafsiran Imam Ibn Kathir rahimahullah, dalam kitab tafsirnya, Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia mentafsirkan alaihim dairatus sau', dia kata apa? Yakni mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Satu, okey, azabnya yang pertama, orang yang buruk sangka terhadap Allah, Allah akan jauhkan dia dari rahmat Allah. Itu maksudnya alaihim dairatus sau'. Baik, yang kedua, okey, yang kedua, wa ghadiballahu alaihim. Allah dah jauhkan rahmatnya daripada orang yang berburuk sangka tu tadi. Kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan murka kepada mereka yang berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, mana tadi? Okey, tak apa. Seterusnya yang ketiga, wala'anahum. Allah melaknat orang yang buruk sangka terhadap Allah. Dan yang keempat, wa'adda lahum jahannam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan bagi mereka neraka Jahannam. Jadi kita ada berapa tadi Muslimah? Kita ada 4. Okey? 4 azab yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka yang melakukan suuzon ini ataupun mereka yang memiliki suuzon terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dia senang begini Muslimah. Kalau perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak mendatangkan dosa, Allah Subhanahu Wa Taala tak berikan azab yang begini kepada seseorang. Okay, jadi biasanya kita pernah belajar antara kita nak kenal, detect ini dosa besar ataupun dosa kecil. Okay, kalau benda itu dosa besar, Allah akan berikan ancaman dengan azab api neraka. Sebab itu, ia dianggap sebagai dosa besar. Kerana di sini, pertama, orang yang berburuk sangka terhadap Allah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, dia kata Allah tak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ramailah yang tolong Allah. Macam tu kan? Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala Maha memiliki keampunan. Dia kata Allah tak boleh ampunkan saya. Ini kita kata suuzon kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang begini lalu dia pun meletakkan rasa yang begitu sehingga mendarah daging dan dia tak bertaubat. Dia betul-betul dia kata die die mati 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 dia kata Allah tak ni, Allah tak ni. Semua suuzon betul-betul meresap dalam diri dia. Orang yang begini, pertama Allah kata apa? Alaihim dairatus sau'. Bagi mereka itu Allah jauhkan rahmat daripada mereka. Yang kedua, Allah akan murka bagi kehidupan mereka dunia dan akhirat. Okay, azab ini semua dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, Allah akan laknat kehidupan mereka. Keempat, Allah sediakan bagi orang yang begini dengan neraka Jahannam. Last sekali, Allah tutup ayat ini dengan satu ungkapan yang sangat cantik. Allah kata apa? Wasa'at masira. Dan neraka Jahannam itulah sejahat-jahat ataupun seburuk-buruk tempat kembali. Kenapa? Kerana orang yang ada ataupun penghuni yang ada dalam api neraka semuanya adalah yang buruk-buruk belaka. Okey? So kita kena ingatlah, jangan sesekali kita meletakkan rasa-rasa ataupun sangkaan-sangkaan yang tidak baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kan kita pesan, oh jangan sangka buruk pada orang ini, pada orang tu, pada orang, tapi mungkin kita lupa tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Kita lupa untuk bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mudah untuk bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita baca surah Al-Fath ayat yang ke-6 ini, mudah-mudahan saya harapkan ianya menjadi satu peringatan untuk diri saya dan kita semua agar sentiasa mengingati ataupun sentiasa meletakkan sangka baik kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, seterusnya kita sambung pembacaan kitab kita di sini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang orang yang mengingkari satu di antara sifat-sifatnya. Jadi bukan sahaja dalam surah Al-Fath ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita tentang azab tu kan. Ada lagi dalam surah yang lain iaitu surah Fussilat ayat yang ke-23.
Okey, surah Fussilat ayat yang ke-23, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita tentang uh, orang maknanya hamba Allah yang mengingkari satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Jadi sebenarnya surah Fussilat ayat 23 ini, kalau kita nak faham, kita tak boleh terus baca daripada ayat yang ke-23. Okey, muslimah semuanya saya minta, jika ada Al-Quran terjemahan ke apa kan, sila buka surah Fussilat ayat yang ke-23 ini. Saya nak baca ayat ini daripada ayat yang ke-19. Maaf, surah ini daripada ayat yang ke-19. Jadi bila kita baca daripada ayat 19 sampai masuklah kepada ayat yang ke-23 ini, baru kita faham jalan ceritanya ni kan, apa sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin ingatkan kepada kita. Okey, kita lihat surah Fussilat ayat yang ke-19 di situ. Siapa yang ada Al-Quran, saya berikan masa untuk ambil terlebih dahulu Al-Qurannya untuk kita semak bersama-sama, sebab saya pun tak boleh nak letakkan keseluruhannya di slide saya di sini kan. Nanti dia jadi banyaklah. So sama-sama kita lihat di Al-Quran masing-masing di situ pada ayat yang ke-19. Sekejap ya. Okey, surah Fussilat pada ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita tentang apa yang akan berlaku di hari kiamat kelak. Okey? Apa yang akan berlaku di hari kiamat kelak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang ke-19. Allah kata, "Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuzaun." Dan ingatlah, hari dihimpunkan musuh-musuh Allah itu dibawa ke neraka, lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanannya masing-masing. Musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat, kita tak kata mereka ini bertempiaran satu di sana, satu di sini kan. Allah ingatkan, musuh Allah, mereka ini dijaga dan mereka ni akan diatur keadaannya. Okay, ada para malaikat yang akan memerhatikan mereka, dan para malaikat ini yang akan mengiring mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta pada ayat yang ke-20 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, mereka tadi diiring secara beramai-ramai masuk ke dalam api neraka. Allah kata, sehingga apabila mereka dah sampai ke neraka, maka pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan mereka menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang telah mereka kerjakan. Anggota badan kita akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Boleh terbayang tak bagaimana kulit boleh menjadi saksi pada perbuatan kita? Kulit ni, kita sekarang, badan kita, daripada kepala sampai ke hujung jari ni kan, kita ni diselaput. Kita ni diselubungi dengan kulit. Kulit ni akan menjadi saksi pada apa yang kita buat. Kulit ni akan berbicara, menjadi saksi kepada Allah tentang apa yang kita buat. Menggerunkan amat menggerunkan. Bayangkan muka kita, kulit muka kita ni bercakap dia kata, buat gini kan. Perasaannya, saya tak tergambar benda tu kan, tapi dia amat menggerunkan bila Allah kata nanti pendengaran kita, penglihatan kita, kulit kita akan menjadi saksi pada perbuatan kita hari ini, iaitu perbuatan kita semasa kita
hidup. Pada ayat yang ke-21, Allah Subhanahu Wa Taala pun menjelaskan, wa qala li juludihim lima syahidtum alaina. Dan mereka ini, musuh-musuh Allah ini akan marah. Okey, dan setelah berlaku yang demikian, bila kulit-kulit ni berbicara, kita akan kata kepada kulit tu kan, maknanya orang yang Allah berikan azab itu akan berkata kepada kulit, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Dia marah pada kulit, "Eh, apa pasal kau cakap ni? Diam, diam." "Pasal kau cakap ni kulit? Diam, diam, diam." Begitu kan. Lalu qalu antaqanallahu allazi antaqa kulla syai'. Kulit ini pun kata kepada mereka, Allah yang berkuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu pandai berkata-kata, telah menjadikan kami berkata-kata. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dan dialah yang menciptakan kamu pada mulanya dan kepadanya lah kamu dikembalikan untuk menerima balasan. Kita lihat begini Muslimah. Kulit ini adalah kita nampak macam tak ada apa-apa kan. Macam tak ada apa-apa, okey je ni kan kulit. Tapi bila nanti di hari kiamat, kulit ini dia berkata, kita pun marah pada kulit. Kulit asal kau cakap ni? Kau jangan cakap lah. Kenapa kau cakap? Kulit ini akan balas balik kepada kita. Allah itu maha berkuasa yang boleh menjadikan setiap sesuatu itu berbicara. Ini kita panggil sebagai sifat-sifat Allah yang kita kata tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita mungkin kata impossible lah Ustazah kulit boleh bercakap. Tapi kita rasa mustahil. Namun tak ada apa yang mustahil bagi Allah untuk buat kulit kita berbicara menjadi saksi di atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Lalu pada ayat yang ke-22 Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun. Pada ayat yang ke-22 ini Allah kata, dan semasa kamu berselindung ketika melakukan dosa di dunia dahulu. Dulu yang tadi konteks kita bincangkan tadi ialah di akhirat. Jadi Allah ingatkan dulu masa di dunia, sekarang ni lah, sekarang ni masa di dunia ni kamu berselindung. Bukanlah kerana kamu bimbangkan pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan kamu menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan kamu yang berdosa itu. Akan tetapi, kerana kamu menyangka bahawa Allah tidak mengetahui kebanyakan dosa yang kamu lakukan secara bersembunyi itu. Bila kita buat dosa secara bersembunyi-sembunyi tu kan, yang kita rasa orang lain tak tahu, orang lain tak nampak, orang lain tak dengar kan. Kita antara kita jelah ramai orang buat dosa secara bila mereka ni bersendirian. Di hadapan orang ramai bukan main lagi nampak kesolehan dia, tapi bila dia sendiri dia buat dosa. Jadi ini peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu. Allah kata masa kau buat dosa. Saya guna ayat saya di sini untuk ayat yang ke-22 ni supaya bagi mudah faham. Masa kau buat dosa dekat dunia tu kan, engkau tak pun rasa mata, telinga, kulit tu boleh berbicara untuk engkau. Tapi apa yang kau rasa? Engkau rasa Allah tu tak tahu. Okey, kau sangka Allah tu tak tahu apa yang kau buat. Itu yang sebab kau buat dosa tersebut. Walaupun sebenarnya Allah itu sebenarnya maha mengetahui, maha melihat, maha segala-galanya atas perbuatan yang telah engkau lakukan. Jadi pada ayat yang ke-23 yang terdapat di kitab kita di sini kan, begitu juga di slide saya, Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman, "Wa dzalikum zannukum." Dan sangkaan kamu yang sedemikian yang rasa Allah tak tahu pun aku buat benda ni, kan Allah tak tahu pun aku buat dosa kan. Buat apa nak takut? Kita kalau kita takut kepada Allah yang muslimah, kita akan tinggalkan perbuatan dosa. Bila kita ada satu i'tiqad tu maksudnya akidah, keyakinan Allah itu maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah tahu segala-galanya, semua yang kita buat ni akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang menjadi faktor kita meninggalkan perbuatan dosa. Tetapi bila kita buat juga perbuatan itu, seolah-olah kita nak kata apa? Seolah-olah kita nak kata, Allah mana tahu kan, Allah tak tahulah ni semua, biar aku buat lah. Dia macam itu keadaannya. Sebab itu Allah kata, wazalikum zannukum. Itulah
sangkaan kamu, allazi zanantukum, yang kamu ada pada Tuhan, zanantukum bi rabbikum, yang kamu ada pada Tuhan kamu, ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah yang telah membinasakan kamu. Dengan sangkaan kamu yang salah itu, maka menjadilah kamu dari orang-orang yang rugi. Yang Allah nak kata di sini, nanti di hari kiamat, kita akan jadi orang yang terpinga-pinga sehingga kita kata, Allah tahu Allah tahu. Kita macam mana Allah tahu? Macam kan? Macam mana Allah tahu? Biasanya ini adalah yang ada pada orang munafik dan orang yang musyrik. Biasanya. Kerana kita kalau orang beriman yang muslimah, kita memang tahu Allah itu tahu. Cuma kadang-kadang kita buat dosa tu ikut kepada nafsu kita. Tapi orang yang munafik, orang yang musyrik, sebagaimana tadi pada ayat kita yang pertama, surah Al-Fath ayat yang ke-6 itu, Allah sebut tentang azab yang Allah berikan kepada mereka kerana buruk sangka mereka kepada Allah. Orang yang munafik dan orang yang musyrik, mereka ini memiliki sangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga nanti bila di akhirat akan menjadi orang yang terpinga-pinga, orang yang terperanjat. Macam mana Allah tahu? Macam mana Allah tahu? Macam mana Allah gini kan? Macam mana? Kenapa Allah azab aku? Allah tahu aku buat ni. Kerana semasa mereka di dunia, mereka tidak ada satu sangkaan. Mereka tidak ada satu sangkaan baik tu kan pada Allah. Atau mereka ni menolak tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna itu. Maka sebab itu Allah kata inilah akibat daripada sangka buruk kamu terhadap Tuhan kamu. Yang tadi kulit tu katakan yang telah menciptakan kamu sejak awal lagi. Allah dah ciptakan kita daripada awal lagi. Kita bermula, kita berada di rahim ibu kita ialah kerana keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu bila kita ada dalam perut mak kita lahir ke kita tak lahir, kemudian nama kita apa, kita mati bila, dalam keadaan yang bagaimana, hidup kita senang, syaqiyun aw sa'idun, ini ada hadisnya, kita bahagia ataupun derita dalam kehidupan kita, semuanya berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta berkaitan dengan takdir itu sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala sudah meletakkan di lauh mahfuznya sebelum kita diciptakan lagi. Sebelum langit dan bumi diciptakan lagi. Ini yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Jadi di mana poin mana yang kita nak kata Allah tu tak tahu? Allah itu maha mengetahui segala-galanya tentang diri kita. Daripada sekecil-kecil perkara hinggalah kepada sebesar-besar perkara. Tentang hidup kita, tentang diri kita. Jadi kalau kita ni meletakkan buruk sangka pada Allah, Allah tak tahulah aku susah, Allah tak tahulah aku sedih, Allah tak tahu. Kita kata begitu, di sini permulaan buruk sangka kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbanyakkan istighfar lebih-lebih lagi ya muslimah bila kita berhadapan dengan pelbagai macam ujian dalam kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala bagi saya begini, Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita untuk melihat bagaimana sebenarnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita ni tak indah kalau sekiranya kita ni tak ada ujian. Ujian itu penting dalam hidup. Kan? Kita nak tahu kita ni pandai ke tak masa kita sekolah, kita duduk examination kan? Oh pandailah PSLE dapat ini bagus, O level dapat ni. Begitu kan kita faham pula. Masa hidup ni kena ada exam, mesti duduk baru kau tahu kau pandai ke tak, boleh dapat jawab, kau dapat grade apa, distinction ke apa, pandai ke tak, kalau tak ni corot ni tak bagus, tak pandai. Kita pandai pula meletak penilaian yang begitu. Tapi bila bab ujian dalam kehidupan ni, kita kurang bijak kadang-kadang. Maaf saya guna ayat itu. Kalau kasar saya minta maaf. Kita kurang bijak ketika kita menjalani kehidupan kita ini kerana kita mudah-mudah meletakkan sesuatu result yang tak betul tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala uji kita. Allah kata apa dalam surah Al-Ankabut? Ahasiban nas, adakah manusia itu menyangka bahawa mereka itu akan ditinggalkan setelah mereka mengaku mereka beriman kepada Allah. Allah tak tinggalkan kita begitu sahaja. Tapi setiap apa yang kita buat, ia pasti ada ujiannya termasuklah keimanan kita kepada Allah.
Bila kita mengaku diri kita seorang muslimah yang mentauhidkan Allah, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengaku Allah itu Maha Esa, yang mengaku percaya kepada semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, bawa dakwah kepada kita ini, di situ pasti ada ujiannya bagi melihat sejauh mana kita ini benar-benar beriman kepada Allah atau kita acah-acah je beriman kepada Allah. Macam tu. Allah nak tengok juga ni. Bukan kita kata, oh Allah, kalau gitu Allah tak tahulah. Bukan Allah tak tahu. Tapi kita ni, kita yang tak tahu sebenarnya kita ni beriman macam mana. Kan? Bila Allah Subhanahu Wa Taala uji kita, barulah kita tahu kita ni iman mantap ke tak mantap, bagaimana kita ni sangka baik kita terhadap Allah. Di situ barulah dia dapat reveal kita, orang lain dan kita dapat tahu sejauh mana keimanan kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika mantap keimanannya, mantaplah baik sangkanya terhadap Allah. Kan bila Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan penyakit contohnya, kita nak kata apa? Kenapa Allah uji aku dengan penyakit? Kenapa bukan dia? Kenapa tak orang tu? Orang tu dah lama sakit. Kenapalah bukan dia yang kena teruk? Kenapa pula aku yang baru sakit ni kena teruk? Kita mungkin mempersoalkan hal yang sedemikian. Namun muslimah, saya tak menafikan tentang emosi, pergolakan emosi yang berlaku pada diri seseorang yang ditimpa dengan musibah. Itu wajar. Tetapi dalam keadaan kita berkecamuk daripada sudut emosi, kan, itu perkara-perkara yang kita persoalkan, orang yang beriman kepada Allah, dia akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah maksudnya dia akan meletakkan tawakalnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dia drag diri dia dengan persoalan-persoalan yang begitu. Okey, kita mungkin persoalkan kenapa aku sakit. Kita persoalkan begitu. Kenapa Allah uji aku? Kita persoalkan begitu. Okay, itu persoalan-persoalan yang biasa yang ada dalam hidup kita. Kenapa aku tak pandai? Contoh kan. Kenapa Sakinah yang pandai? Contoh kan. Kenapa aku belajar sama je? Buku teks aku dengan dia sama je. Asal pula dia dapat A, aku dapat B. Kita akan persoalkan begitu. Tapi, ia akan membalikkan kita ataupun ia akan mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kenapa aku gini? Mungkinlah aku ni tak berapa sangat nak bekerja keras. Mungkin aku tak berapa sangat nak belajar sangat kan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala, takdirkan aku begini. Allah tu kan Maha Adil. Ni sifat Allah. Okey, ni sifat Allah. Allah tu kan Maha Adil. Allah akan beri sebagaimana yang kita usahakan. Kalau begitulah keadaannya, kalau kita tak belajar, macam mana pula kita nak pandai? Begitu keadaannya. Jadi Allah berikan engkau tak pandai. Bayangkan kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita usaha, sehabis usaha, insya-Allah Allah akan berikan sebagaimana yang kita usahakan. Dia begitu. Namun kalau kita tak dapat sebagaimana yang telah kita usahakan, sebab kita pun tak menafikan ada orang dah belajar pandai, dah belajar betul-betul, tiba-tiba alamak tersilap pula jawapan, tersilap pula dalam exam ni salah jawab dan sebagainya. Akhirnya dia pun dapat markah yang tak berapa baik ataupun dia dapat markah yang corot. Contoh kan, maksudnya markah yang buat dia tu fail lah dalam examination. Kita nak kata bagaimana? Dalam keadaan begitu, masih lagi kita balik kepada Allah. Inilah takdirnya. Kalau ia bukan rezeki kita, kita usaha macam mana pun, ia tetap bukan rezeki kita. Dia begitu. Ada orang dah dapat dah duit dia tu dekat tangan. Okey? Dah dapat dah duit dia dekat tangan. Tapi mungkin ada orang tiba-tiba datang, Sakinah, boleh tak bagi duit tu kembali pada kita kan. Ada ni lah kesilapan rupanya kita patut bayar awak bukan 1,000, kita bayar awak 500 je. Mula-mula kita rasa rezeki kita dah banyak tadi 1,000 tau. Banyak dapat AA banyaknya. Alhamdulillah rezeki Allah bagi. Tapi kalau Allah takdirkan rezeki kita bukan 1,000, ia adalah 500, ia akan tetap Allah ambil. Kita nak kata macam ni, awak tak adil awak tu. Kita tak kata begitu. Kita akan anggap ini adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk diri kita. Allah beri kita 500 je. Lagi 500 bukan rezeki kita dah. Sudah. Dia begitu keadaannya. Kan unless lah kalau kita kata dia breach the ni kan perjanjian kan. Memang dah janji kita 1,000 tapi sebenarnya dia bagi kita 500. Itulah. Itu yang kita boleh fight kan. Kita kata memang kalau berlaku kesilapan. Kalau berlaku kesilapan di situ
kita kata, okey, ini bukan rezeki saya, ini rezeki mungkin orang lain, dah sudah. Balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Okey, so itu yang kita belajar. Bagaimana kita nak meletakkan sangka baik kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Kita jangan berlaku sesuatu perkara, kita mulalah meragui kan. Buat apa saya solat setiap hari tapi Allah tetap bagi saya susah. Ni mula Jangan lupa muslimah, syaitan sangat suka orang yang begini. Mudah untuk dia buat kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sangka baik ini yang pertama sekali perlu kita jaga agar kita tak masuk pada perangkap syaitan. Okey, baik, seterusnya kita lihat pada kitab kita di situ. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang kekasihnya. Kekasihnya di sini ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat pada ayat yang ke-85 hingga 87. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala firmankan tentang kaumnya yang menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim tanya kepada mereka, "Maza ta'budun?" Apakah yang kamu sembah itu? "Aifkan alihatan dunallahi turidun?" Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan yang berbohong? Fama zannukum birabbil alamin. Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam? Okay. So keyword kita pada pagi ini zon. Kalau kita lihat daripada ayat daripada surah Al-Fath. Cuma dalam kitab tak letak ayat itu. Tadi pun kita dah baca ayatnya bersama dalam slide saya. Mungkin boleh di-highlightkan ataupun digariskan perkataan zon tu kan. Agar kita dapat keywordnya tentang perbincangan ini. Keyword kita di sini ialah zon. Kalau dalam surah Al-Fath ayat yang ke-6, Allah kata az-zannina billahi zannas sau. Boleh gariskan ayat itu. Nanti boleh download nota saya di Telegram kemudian gariskan ayat itu. Kemudian dalam surah Fussilat Allah sebutkan pada ayat yang ke-22 Allah sebutkan Allah guna perkataan zanantum. Okey, zanantum. Okey, itu adalah perkataan zon. Okey, boleh gariskan ayat itu. Kemudian pada ayat yang ke-23 surah Fussilat Allah sebutkan zannukum. Lagi sekali Allah gunakan perkataan zon. Pada surah As-Saffat ayat yang ke-87 penggunaan perkataan zon sekali lagi ditekankan. Okey, fama zannukum birabbil alamin. Jadi apakah anggapan kamu pada Tuhan semesta alam? Maknanya begini, Nabi Ibrahim alaihi salam bila dia tanya kepada kaum dia, apa yang kalian sembah? Apa yang kamu sembah ni? Jadi aifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maknanya, adakah kamu sengaja create Tuhan lain selain Allah? Sedangkan kamu dah tahu dah bahawa Allah yang menciptakan alam. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit, bumi. Bahkan kamu tahu Allah yang menciptakan diri kamu sendiri. Tapi kenapa masih lagi kau nak create? Ni Nabi Ibrahim tanyalah pada kaum dia. Kenapa masih lagi korang nak create Tuhan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi last kali Nabi Ibrahim alaihi salam pun tanya kepada kaum dia. Dia kata apa? Fama zannukum birabbil alamin. Kalau begitu, apakah sangkaan kamu tentang Tuhan semesta alam? Iaitu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kamu nak kata Allah itu lemah sehingga kamu perlukan Tuhan lain untuk support Allah? Itu maksudnya. Okey, itu maksud persoalan Nabi Ibrahim di sini. Adakah kamu perlukan Tuhan lain kerana kamu nak kata Allah itu tak boleh mendengar sehingga kamu perlukan Tuhan lain untuk bantu Allah mendengar? Begitu maksudnya lah ya. Apa yang cuba Nabi Ibrahim
persoalkanlah tentang tindakan kaumnya yang memilih untuk menyembah berhala dalam keadaan mereka itu sudah didakwahkan, sudah diberitahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi di sini maksudnya dia letakkan di bawah tu kan pada perenggan setelah surah As-Saffat ayat 85 hingga 87. Maksudnya kata, bagaimana persangkaan kalian terhadap balasan yang akan ditimpakan kepada kalian ketika kelak bertemu dengannya, sementara kalian telah menyembah selain Allah. Apa persangkaan kalian tentang Allah sehingga kalian menyembah selainnya bersamanya? Ini yang tadi saya maksudkanlah, iaitu kenapa ada Tuhan lain, iaitu ada berhala selain Allah. Apa engkau assume apa tentang Allah ni? Itu maksudnya kan. Engkau sangka apa? Engkau nak kata Allah tu tak hebat? Kau nak kata Allah tu tak sempurna? Sampai kau perlukan kepada berhala-berhala ini? Itu maksudnya. Apakah kalian menyangka bahawa terdapat kekurangan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya sehingga membuat kalian perlu terhadap peribadahan kepada selainnya? Jadi ini persoalannya, kalau kita ni yang dah sedia Muslim ni kan, kalau kita jangan fikir tentang orang yang ni lah orang yang bukan Islam lah, kita fikir tentang diri kita sendirilah. Kita ni yang sedia Muslim ni, kalau kita buat perkara yang mensyirikkan Allah, ini adalah persoalan yang layak diajukan pada diri kita. Kenapa pula aku perlu minta bantuan bomoh? Kenapa aku perlu sembah pokok? Kenapa aku perlu tawaf dekat batu tu? Kan? Kenapa pula aku perlu persembahkan patung-patung ni dekat kuburan contoh? Kenapa? Aku nak kata Allah tu tak kuat ke? Allah tu tak tahu ke? Allah tu tak maha kuasa ke? Kita cuba persoalkan. Bila kita nak buatlah perkara syirik ini. Kerana yang kita yakini sebagai penganut agama Islam, itu sebagai seorang Muslimah, Allah itu maha segala-galanya. Sehingga kan kalau kita nak minta kepada Allah, kita tak perlu untuk buat ataupun kita tak perlu letakkan sesuatu di hadapan Allah. Kita angkat tangan direct, doa kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. That's it. Senang je gitu agama kita. Tak perlu kita nak letak patung kan. Mungkin ada orang kata, kau buatlah patung 7 kala. Lepas tu kau letak kat pokok tu kan. Nanti baiklah anak kau. Kita tak perlu buat benda-benda yang begini. Kalau kita buat perkara-perkara ini, inilah sebagaimana persoalan yang diajukan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Kalian apa sebenarnya yang kau sangka tentang Allah sampai kau sanggup buat perkara-perkara yang begini? Bermakna kita sangka Allah tu tak hebat. Allah tu tak maha segala-galanya. Allah tu tak boleh dengar. Kalau Allah nak dengar, Allah kena ada patung tu. Macam tu kan. Kita menjadikan satu perantaraan untuk Allah sehingga Allah itu dapat mendengar doa kita. Contoh. Jadi perkara-perkara syirik ini seolah bila kita buat kan, kita meletakkan bahawa Allah itu lemah. Kita letakkan begitu. Sehingga Allah perlukan Tuhan lain untuk bantu Allah. Sedangkan itu bukan akidah kita. Okey, kena fahami ya. Akidah kita Allah itu Maha Esa, Maha segala-galanya. Allah tidak memerlukan satu apa pun untuk membantu Allah. Okey, Allah tak perlukan perantaraan apa pun untuk bantu Allah. Kerana Allah itu Maha segala-galanya. Jadi kalau ada orang yang melakukan perbuatan syirik, bermakna dia meletakkan kelemahan pada Allah. Sangkaan dia lah. Agaknya Allah perlukan inilah sebab tu kena gini. Itu sangkaan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, seterusnya kita lihat di sini. Mana? Saya lupa nak buka saya punya slide tu. Minta maaf ya. Persoalan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Okey, kita dah selesai. Apakah persangkaan kalian terhadap balasan? Okey, saya dah selesai bincang tentang slide ini. Cuma tadi saya lupalah nak buka slide tersebut. Dah seronok sangat berbual Dia berbual tak terlupa pasal slide sendiri. Baik, last sekali. Okey, perbincangan kita yang terakhir sekali. Jadi, kita dah tahu dah tadi kan bahawa sangka buruk terhadap Allah ini adalah dosa besar. Kemudian kita tahu bahawa orang yang melakukan dosa sangka buruk terhadap Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia dengan azab. Apa 4 azab itu?
Okey, Allah Subhanahu Wa Taala akan jauhkan dia daripada rahmat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala akan murka pada dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan melaknat dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia dalam api neraka. Kita juga tahu bahawa kerana sangka buruk kita pada Allah, nanti anggota tubuh badan kita ini akan berbicara lalu menjadi saksi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir tadi, sebagaimana persoalan yang diajukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, orang yang buruk sangka pada Allah Subhanahu Wa Taala bermakna dia menyangka Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan sesuatu yang lebih baik untuk bantu ataupun untuk menguatkan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlukan apa pun bantuan daripada makhluk. Baik. Jadi bagaimana kita ni nak menjadi seorang muslimah yang bersangka baik kepada Allah? Di perenggan kita yang berikutnya di situ diberikan kepada kita dengan satu cara, okey, ataupun dengan satu perenggan yang menjelaskan bagaimana pemikiran ataupun sangkaan kita ni pada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita letakkan agar kita tidak menjadi muslimah yang berburuk sangka itu tadi. Maka dia kata semestinya kalian membuat persangkaan tentang Allah dengan persangkaan yang semestinya. Maknanya bila kita dah tahu tentang hal-hal semua tu tadi kan, azab, tentang apa yang berlaku pada hari kiamat, bila kita dah tahu, maka sewajarnya kita menjadi seorang muslimah yang meletakkan sangka baik kepada Allah dengan sangka yang sewajarnya, yang sepatutnya, yang seadil-adilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah meletakkan kepada kita. Maka pertama, kita perlu ada sangka baik pada Allah bahawa dia maha mengetahui segala sesuatu. Okey, jadi kita letakkan pada diri kita, pada hati kita, Allah itu maha mengetahui setiap sesuatu. Allah itu maha berkuasa. Allah itu maha kaya. Allah maha berbuat adil kepada makhluknya. Allah maha esa. Allah maha segala-galanya. Jadi bila sangkaan ini, dia bukan sangkaan, ini adalah kepercayaan. Ini adalah akidah kita. Akidah kita panggil ia sebagai sesuatu yang kita yakini dengan hati kita tanpa sebarang keraguan. Jadi dia tak jadi zon, dia jadi sesuatu yang kita yakin. Bila kita yakin Allah itu maha mengetahui dan maha segala-galanya, Allah ada banyak sifat-sifatnya lah ya. Contohnya boleh rujuk pada Asmaul Husna. Asmaullahul Husna yang 99 lah yang kita hafal, yang kita baca tu kan. Tapi ada banyak lagi. Bukan 99 sahaja nama-nama Allah. Bila kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita akan baca tentang daripada ayat pertama sampailah ke ayat yang terakhir, ayat-ayat Allah kebiasaannya menyebutkan tentang sifat dan nama-nama Allah yang agung, yang baik. Jadi sebagai seorang muslimah, kita beriman dengan semua nama-nama dan sifat Allah yang menjadikan Allah itu maha segala-galanya. Inilah yang boleh menolak segala buruk sangka kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana memang itulah yang kita yakini, yang kita percaya. Jadi apa yang berlaku kepada kita, datanglah sangka baik kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala lantaran kepercayaan kita kepada semua sifat-sifat Allah itu tadi. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita. Bagi topik ni yang bagi saya macam agak berat sikit lah ya, topik kita pada pagi ini, dan mudah-mudahan kita dapat beramal ya dengan apa yang telah kita pelajari pada pagi ini. Okey, ada apa tu? Panjang-panjang cerita. Oh, Kak Aisyah kita banyakkan istighfar dalam menghadapi ujian hidup. Betul Kak Aisyah. Allah menguji hambanya dengan pelbagai ujian dugaan untuk melihat sejauh mana keimanan hamba-hambanya kepada. Oh ni dia Kak Aisyah ni ingatkan pendapat Kak Aisyah. Kak Aisyah
simpulkan kembali ya poin-poin penting di situ. Terima kasih Kak Aisyah kerana mengecilkan lagi skop perbahasan kita kan, letak poin-poin penting di situ. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat ya kepada teman-teman kita yang akan mengikutilah di kemudian hari. Di kemudian hari bila tu dia nak ikut tu kan. Okey, susahlah kan. Dia kalau dah terlepas, susah sikit je nak duduk dengar kan. Jadi sebab tu kalau berlangsungnya kelas terus duduk dengar. Jadi dia tak dia tak tunda-tunda. Kalau tak dia postpone, nantilah malam dengar, nanti esok dengar, akhirnya Assalamualaikum. Okey muslimah, itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, memberikan kepada kita dengan kesihatan, memberikan kepada kita dengan kekuatan untuk beramal ya dengan apa yang kita pelajari. Jadi saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.